Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irshaduddin Hasrom. Saya Wazna Fakriana Osman. Berita-berita utama malam ini. $32 anak muda ditahan kerana disyaki terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Pendekatan bersepadu dalam SPN 21 dan Pelan Pendidikan Hijau menerapkan nilai kelestarian dan kesiapsiagaan masa depan. Penyerahan 10 buah jentera water tender ladder WRL Fasa 1 merupakan sebahagian daripada inisiatif kerajaan bagi memperkukuhkan kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat khususnya dalam meningkatkan keupayaan operasi memadam kebakaran dan penyelamatan. Usaha tersebut mencerminkan komitmen berterusan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk menyediakan sumber dan peralatan moden yang menyokong kecekapan serta keselamatan anggota bomba semasa menjalankan tugas. Dengan pentauliahan jentera baharu berkenaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat yakin bahawa tahap kesiapsiagaan dan keupayaan operasi jabatan akan dapat dipertingkatkan sejajar dengan visinya untuk menjadi perkhidmatan bomba dan penyelamat yang bertaraf dunia melalui profesionalisme, kesiapsiagaan dan kecemerlangan perkhidmatan. Pentauliahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dengan perolehan jentera ini, ia akan dapat memastikan kesiapsiagaan dan tahap tindakan operasi kecemasan yang sentiasa tinggi, memantapkan tahap perkhidmatan yang cemerlang sekaligus memberi jaminan keselamatan awam yang diyakini masyarakat. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Biro Kawalan Narkotik BKN menerusi operasi Halloween menyerbu sebuah inap desa yakni homestay yang digunakan untuk menganjurkan pesta bertemakan Halloween di Kampung Tagak Mukim Sengkurung pada awal November 2025. Seramai 32 sekumpulan golongan muda dalam lingkungan umur 22 hingga 38 tahun ditahan dari 57 orang pengunjung pesta kerana disyaki terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dadah. Hasil penganalisaan awal menggunakan mesin alat pengesan dadah, operasi ini telah merampas 3 jenis dadah terkawal iaitu 24.99 gram ketamin, 31.04 gram ekstasi dan sebiji pil Aramin 5. Secara keseluruhan dianggarkan bernilai lebih dari $2,500 Brunei di pasaran tempatan dan boleh menampung sekurang-kurangnya 200 orang pengguna. Turut dirampas wang tunai berjumlah $1,785 Brunei dipercayai hasil dari kegiatan pengedaran dadah. Sebuah kenderaan dipercayai digunakan untuk kegiatan pengedaran dadah, peralatan untuk membungkus dadah seperti paket lut sinar kecil, potongan straw dan alat timbangan digital. Selain daripada dadah terkawal, minuman keras, rokok dan rokok elektronik atau vape turut dijumpai dan dirampas. Kes ini diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan lanjut. Melalui serbuan ini, BKN mendapati adanya perkumpulan haram dan aktiviti sosial yang melanggar undang-undang negara dan bercanggah dengan agama dan budaya seperti penyalahgunaan dadah, meminum minuman keras dan aktiviti kurang bermoral. Siasatan yang dijalankan mendapati bahawa pesta ini dianjurkan oleh salah seorang tangkapan yang menyewa sebuah homestay di Kampung Tagak bagi tujuan mengadakan pesta dengan mengenakan bayaran masuk sebanyak $15 Brunei di samping menjual pelbagai jenis dadah seperti ketamin, ekstasi dan Aramin 5. Hasil siasatan juga mendapati sebahagian daripada yang ditahan merupakan golongan yang berijazah dan 2 daripada mereka
merupakan anggota pasukan beruniform. Dalam pada itu, BKN menyeru para belia agar sentiasa berfikir secara rasional dan menjauhi persekitaran sosial yang boleh mendedahkan mereka kepada aktiviti yang menyalahi undang-undang dan memberi kesan negatif jangka panjang termasuk rekod jenayah serta peluang di masa depan. Pemilik premis juga diingatkan untuk lebih peka dengan tujuan penyewaan premis atau homestay dan memastikan ia tidak digunakan untuk sebarang kegiatan yang menyalahi undang-undang. Dalam kesempatan ini, BKN merakamkan penghargaan atas bantuan dan kerjasama dari agensi-agensi penguatkuasaan yang menyumbang kepada kejayaan operasi ini. Jabatan Pengajian Islam JPI menganjurkan majlis penyampaian hadiah pertandingan-pertandingan bagi meraikan 208 orang pelajar sekolah Arab dan Ugama yang memenangi berbagai pertandingan co-curriculum anjuran JPI sepanjang tahun ini. Majlis penyampaian hadiah diadakan di bangunan Dewan Majlis. Hadiah disampaikan oleh Yang Berhormat Dayang Haji Safiah binti Sheikh Haji Abdul Salam, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 12 pertandingan diadakan sepanjang tahun, iaitu 6 pertandingan bagi pelajar sekolah Arab dan 6 pertandingan bagi pelajar sekolah Ugama. Acara merupakan aktiviti tahunan bahagian co-curriculum JPI bagi menzahirkan penghargaan dan sebagai insentif kepada pelajar untuk terus berusaha demi kejayaan dalam bidang pendidikan dan co-curriculum ke arah membentuk generasi yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Asas dan teknik taranum yang berkesan antara perkongsian sesi pertama dialog taranum bersama kori-kori profesional. Dianjurkan oleh Masjid As-Solihin, dialog sebanyak 3 sesi berlangsung di masjid berkenaan. Antara yang hadir Yang Berhormat Abang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Melalui dialog, para peserta terdiri daripada pelajar program Tarannum dan Tajwid Al-Quran Masjid As-Solihin, kohort ketiga serta jemaah masjid berpeluang mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran secara bertarannum dari kori-kori jemputan. Sesi perkongsian ilmu interaktif ini antara lain memberi panduan khusus kepada para peserta dalam memperbaiki teknik bacaan. Kempen Mega Derma Darah memperlihatkan nilai kemanusiaan sejagat yang tinggi. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. EduTech Asia 2025 menghimpunkan para pemimpin pendidikan, pengubat dasar, pendidik dan pakar industri untuk berkongsi pandangan ke arah membentuk masa depan pendidikan. Bertemakan gangguan positif membuka potensi tanpa had dalam pendidikan melalui AI dan teknologi, perhimpunan berlangsung di Sands Expo and Convention Centre Singapura baru-baru ini. Mewakili negara Brunei Darussalam ke perhimpunan tersebut, Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Korporat, Kementerian Pendidikan. Semasa perbincangan panel bertajuk Matlamat Pembangunan Mampan, SDG 4 dan Dasar Pendidikan ke arah masa depan yang lestari, Pengiran Dr. Muhammad Iskandar menekankan sistem pendidikan negara Brunei Darussalam berasaskan landasan dasar yang kukuh dan padu berpandukan Wawasan Brunei 2035 serta sejajar dengan SDG 4. EduTech Asia memberikan peluang bagi negara Brunei Darussalam untuk mengongsikan mengenai dasar-dasar pendidikan dan berbincang bersama para pakar mengenai trend pendidikan semasa. Bagi mendedahkan kebolehan generasi muda dalam menghasilkan suatu kajian sejarah berbentuk ilmiah, Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian Pusat Pengkajian Borneo Pen Borneo mengadakan program Menyuluh Sejarah Brunei kali ke-7. Dikendalikan dengan kerjasama Persatuan Sejarah Brunei Persebar, program berlangsung di Pusat Sejarah Brunei.
Program bertemakan menelusuri sumber sejarah kita ni mengetengahkan kepada menjejaki sumber sejarah negara bagi mengetahui, menghayati dan memahami perjalanan sejarah masa silam. Hadir Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Program menampilkan dua pembentangan yang disampaikan oleh pegawai dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Pusat Pengkajian Borneo, Pusat Sejarah Brunei. Kempen Mega Derma Darah bukan sahaja dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain, malah memperlihatkan nilai kemanusiaan sejagat yang tinggi. Diadakan buat julung kalinya, kempen berlangsung pagi tadi di sebuah restoran di Sungai Hancing. Semasa kempen tersebut, beberapa mesin dan peralatan katil untuk menderma darah disumbangkan kepada pusat-pusat derma darah Kementerian Kesihatan. Sumbangan diterima oleh Pengiran Muhammad Bakhtiar bin Pengiran Haji Ibrahim, Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Keuangan Kementerian Kesihatan. Pada majlis tersebut, 5 penderma darah menerima penghargaan. Kempen dianjurkan oleh syarikat Trillion bersama Sim Kim Huat Trading Company, Sendirian Berhad, Borneo Kopitiam Restaurant and Catering dan Trillion Fresh Mart. 20 tenaga akademik dan profesional hospitality menerima pengiktirafan sebagai pelatih pengurus bilik hotel dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Program berakhir petang tadi di sebuah hotel di Ibu Negara. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dain Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Program latihan tersebut bertujuan meningkatkan keupayaan peserta dalam melaksanakan dan memenuhi keperluan pengiktirafan bersama ASEAN mengenai profesional pelancongan selain memastikan piawaian perkhidmatan pengurusan bilik hotel tercapai. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada di dalam fasa peralihan monsun yang lazim akan berterusan sehingga hujung bulan November. Pada pukul 11 pagi tadi, taufan Fung Wong dikesan di sekitar lebih 2,000 km jauh dari negara. Taufan tersebut dijangka mempengaruhi keadaan cuaca negara. Keadaan cuaca aktif diramal berlaku bermula esok 9 November sehingga Jumaat 14 November ini. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif. Hujan sekali-sekala lebat dan berpetir beserta angin kencang dijangka menjejaskan kawasan laut dan beberapa kawasan negara dengan kelajuan angin sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Taklimat pameran astronomi kaedah penentuan awal bulan Hijri memberikan pendedahan mengenai proses dan kaedah pencerapan hilal serta peranan dan keutamaan hilal dalam menentukan tarikh-tarikh penting dalam takwim Islam yang diamalkan di negara ini. Taklimat diadakan petang tadi di Balai Hazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Taklimat adalah salah satu program anjuran kolaborasi bersama 5 buah agensi dan persatuan bertujuan memberikan kefahaman kepada orang ramai mengenai kaedah penentuan anak bulan Hijri sekaligus menghilangkan tanggapan dan persepsi negatif orang ramai terhadap kredibiliti ketetapan rasmi anak bulan Hijri yang kadangkala berbeza dengan negara jiran. Aktiviti curapan fenomena hilangnya cincin planet Zuhal atau Saturn Rings Disappearance menarik perhatian orang ramai. Aktiviti diadakan semalam di kawasan bangunan Balai Hazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Fenomena tersebut berlaku sekali setiap 15 tahun apabila Zuhal berada di dalam kedudukan yang dipanggil sebagai equinox, iaitu apabila cincinnya akan kelihatan sangat samar atau langsung tidak kelihatan dari bumi. Aktiviti dianjurkan dengan kerjasama Persatuan Astronomi Brunei Darussalam. Bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam telah mengeluarkan keputusan peperiksaan pemilihan calon
ke Sekolah Arab tahun 1446 Hijrah 2025. Daripada 1,107 orang calon yang menduduki peperiksaan tersebut, 427 orang calon lulus dan akan mengikuti pengajian tahun 5 di sekolah-sekolah Arab yang berkenaan bagi sesi pengambilan tahun 1447 Hijrah 2026. Borang pendaftaran kemasukan ke sekolah Arab boleh diperoleh di sekolah-sekolah Arab berkenaan bermula hari Selasa 11 November dari pukul 8.30 pagi hingga 12.30 hari dan pukul 2 petang hingga 4 petang, manakala hari Sabtu dari pukul 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Tarikh akhir mengembalikan borang Sabtu 22 November 2025. Pengalaman makan unik Dine in the Dark bertujuan meningkatkan rasa syukur kepada makanan dan mengukuhkan kesedaran tentang kelebihan deria. Majlis diadakan semalam di sebuah pusat permainan di Salam Bigar. Pada majlis ini, para peserta mencuba makan dengan mata mereka ditutup. 10% dana yang dikumpulkan akan disumbangkan kepada Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bagi memberikan sokongan berterusan dan program yang memperkasa individu dengan kurang penglihatan. Bagi menyemai semak keusahawanan dan menonjolkan kreativiti serta memupuk nilai berdikari dalam kalangan murid, Sekolah Rendah Berbuluh mengadakan program Hari Keusahawanan kali keempat. Perasmian program tersebut berlangsung pagi tadi di sekolah berkenaan. Program yang juga disertai pengusaha tempatan ini menawarkan pelbagai jualan dengan tujuan memberikan pendedahan dan pengalaman pembelajaran secara praktikal kepada murid dalam bidang keusahawanan serta memupuk nilai tanggungjawab, kerjasama dan keyakinan diri. Macam masukkan umban bola pingpong ke dalam tray talur. Saya suka aktiviti tiket bertuah. Seorang perempuan warga negara Malaysia didakwa di Mahkamah Magistrat Bandar Seri Begawan pada 6 November lalu atas satu pertuduhan di bawah Perintah Eksais 2006. Ling Kwong Siong, 50 tahun, mengaku bersalah kerana memiliki minuman keras pelbagai jenis tanpa permit yang sah. Dapatan adalah hasil daripada pemeriksaan bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Cawangan Kuala Belait dan pasukan polis Diraja Brunei ke atas sebuah rumah di kawasan Bengkurong. Tertuduh dijatuhkan hukuman denda sebanyak $16,080 Brunei atau 13 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda tersebut. Semua barang yang terlibat iaitu minuman keras, telefon bimbit dan wang tunai dirampas untuk diserahkan ke kerajaan bagi tujuan dimusnahkan. Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN ke-14 ASG14 akan berlangsung dari 20 hingga 28 November ini. Temasya sukan itu menyaksikan penyertaan daripada 10 buah negara yang akan berentap merebut kejuaraan. Sehubungan itu, petang tadi diadakan majlis penyerahan bendera negara Brunei Darussalam bagi kontingen negara kesukan tersebut. Majlis berlangsung di Sekolah Sukan. Yang berhormat Datin Seri Setia, Dr. Dang Haji Ramaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, menyerahkan bendera negara kepada Awang Muhammad Nur Ilham bin Haji Jais, penolong pengarah pendidikan co-curriculum selaku chef di mission. 8 acara sukan bakal dipertandingkan merangkumi sukan badminton, bola keranjang, olahraga, renang, bola jaring, pencak silat, sepak takraw dan wushu. Majlis dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Sekretariat Kontingen Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam. Acara Marathon Antarabangsa Brunei BMW 2025 dihasrat memperkukuh imej negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan sukan serta memupuk gaya hidup sehat dalam kalangan masyarakat tempatan. Petang tadi, pelancaran acara tersebut berlangsung di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Hadir Yang Amat Mulia Pengiran Muda Abdul Mumin Ibni Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah
selaku Presiden Persekutuan Olahraga Brunei Darussalam. Penganjurannya tahun ini turut mencatat sejarah apabila acara tersebut menerima pengiktirafan World Athletics Road Race Label sekaligus meletakkan negara di peta dunia sebagai tuan rumah acara larian bertaraf antarabangsa. Perlombaan akan diadakan pada 21 Disember ini dan mempertandingkan maraton sejauh 10 dan 21 km. Ke arah mewujudkan suasana harmoni dan mesra melalui aktiviti yang sihat lagi bermakna, College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui bahagian hal ehwal pelajar dan Majlis Perwakilan Pelajar Persatuan Pelajar menganjurkan Riadah Mahabbah Kupu SB. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku Timbalan Rais Kupu SB. Riadah Mahabbah yang diadakan merupakan gabungan Majlis Sambutan Hari Guru dan Majlis Kemuncak Penutupan Sukan Tahunan Kupu SB. Ia secara tidak langsung bertujuan menghargai jasa dan pengorbanan para pendidik serta meraihkan semangat kesukanan dan kejayaan mahasiswa dan mahasiswi. Tamasya Sukan Perpaduan Islam edisi ke-6 membuka tirainya semalam di Riyadh, Arab Saudi. 6 atlet negara menyertai 3 acara sukan iaitu angkat berat, karate dan lawan pedang. Sebanyak 3,500 atlet dari 57 jawatan kuasa Olimpik kebangsaan menyertai bagi 23 acara sukan.